Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 12 daripada Izazah Sarjana Muda Usuluddin semester 8. InsyaAllah kami akan membentangkan tentang seorang tokoh falsafah barat iaitu Friedrich Nietzsche bagi subjek Al-Falsafah Al-Hadithah bagi kod subjek USI 42002 yang diajar oleh Dr. Razali bin Musa. Okay, saya Nur Sakinah binti Yusuf, nombor matrik 050087. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada Friedrich Nietzsche iaitu tokoh falsafah barat pada abad ke-19. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Jerman yang menjadi salah seorang pemikir moden yang paling berpengaruh pada ketika itu. Will to power ataupun kehendak untuk berkuasa adalah konsep utama dalam falsafah yang dibawa oleh Nietzsche yang mana beliau mengatakan bahawa dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak ada lainnya. Kita sendiri yang menjadi kehendak untuk berkuasa dan tidak ada lainnya. Berdasarkan pandangan Nietzsche ini, dapat kita fahami bahawa manusia itu bebas melakukan apa sahaja tanpa terikat dengan mana-mana peraturan. Selain itu, Nietzsche juga menolak keperluan manusia untuk beragama dalam kehidupan ataupun Nietzsche ini boleh juga dikenali sebagai golongan etis. Kerana Nietzsche berpandangan bahawa manusia hanya menyembah Tuhan hanya untuk mendapatkan keindahan sehingga menyebabkan manusia itu menjadi mundur ataupun ketinggalan. Nietzsche bukan sahaja mahir dalam bidang falsafah malah juga dalam bidang sastra kerana beliau banyak menulis buku-buku. Tulisannya tentang kebenaran, moral, bahasa, teori, budaya, sejarah dan sebagainya telah memberikan pengaruh yang besar terhadap falsafah barat dan sejarah intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novil Dayati binti Sardini, nombor matrik 050067. Seterusnya saya akan membentangkan riwayat hidup Friedrich Nietzsche. Nama penuh beliau ialah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Beliau lahir pada 15 Oktober 1844 di Roggen, Prussia, Jerman Timur dan meninggal pada 25 Ogos 1900 di Weimar, Jerman. Nietzsche adalah anak pertama dari pasangan paderi iaitu Karl Ludwig Nietzsche dan Franziska Ohle dan mempunyai dua orang adik-beradik iaitu Elizabeth Foster Nietzsche dan Ludwig Joseph Nietzsche. Friedrich Nietzsche adalah salah seorang tokoh falsafah yang mempunyai pemikiran yang tidak mudah difahami dan sering disalah tafsir. Ramai yang beranggapan bahawa Friedrich adalah seorang yang penuh semangat dan mempunyai nafsu pada kekuasaan. Nietzsche mengaitkan riwayat hidup beliau dengan pemikirannya. Beliau berlatar belakang daripada keluarga yang taat dalam mengamalkan ajaran yang dibawa dalam agama Kristian. Datuk beliau Friedrich August Ludwig adalah seorang uskup dalam gereja Katolik Lutheran. Bapanya pula adalah seorang paderi di kampungnya, manakala ibunya Franziska Ohle juga seorang Lutheran taat yang berasal dari keluarga paderi. Ayah Nietzsche mengidap sakit tenat dan meninggal dunia pada 30 Julai 1849 ketika beliau berusia 4 tahun. Selang setahun kemudian, adik beliau iaitu Joseph pula meninggal dunia. Nietzsche bersama ibu dan kakaknya membuat keputusan untuk berpindah ke Namburg. Seterusnya, Nietzsche telah melanjutkan pelajaran di sekolah tempatan ketika beliau berumur 6 tahun. Pada tahun 1858, Nietzsche berusia 14 tahun telah memperoleh beasiswa untuk belajar di Gymnasium iaitu sekolah menengah di Pofta. Sekolah tersebut memperkenalkan metod pembelajaran yang ketat dan berfokuskan pembelajaran pendidikan klasik terutamanya bahasa Latin dan Yunani daripada matematik dan sains. Nietzsche telah menamatkan pelajaran di Gymnasium pada tahun 1864 dengan tesis teoris dan seterusnya melanjutkan pelajaran di University Bonn di bawah Fakulti Teologi dan Fakulti Filologi yang telah dibimbing oleh Friedrich Nietzsche. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adina binti Muhammad Zaid, nombor matrik 051079. Saya akan menyambung pembentangan iaitu falsafah Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche juga seorang ahli falsafah pada abad ke-19 dan juga seorang ahli fizik dan sastrawan. Beliau merupakan seorang revolusioner dan lantang menyuarakan kebebasan dalam berfikir. The will to power atau kehendak kepada kuasa adalah satu konsep yang penting dalam falsafah Friedrich Nietzsche. Itu satu konsep kehendak dalam kehidupan manusia ini adalah untuk berkuasa.
Kehendak kepada kuasa dipercayai menjadi punca kepada pencapaian, cita-cita dan usaha untuk mencapai kedudukan yang paling tinggi dalam kehidupan. Makin tinggi kehendak seseorang untuk berkuasa, maka makin tinggilah kedudukannya dalam masyarakat dan begitulah sebaliknya. Pada kemuncaknya, seseorang itu akan menjadi manusia unggul atau digelar sebagai Superman. Seterusnya, Nietzsche juga berpandangan iaitu dengan idea death of God atau Tuhan telah mati. Inilah slogan yang sering digunakan oleh Friedrich Nietzsche. Beliau berfikir seharusnya setiap manusia itu bebas untuk membuat keputusan sendiri tentang moral tanpa memikirkan Tuhan. Pegangan ini menyebabkan masyarakat ketika itu beranggapan bahawa beliau adalah seorang ateis. Pernyataan Nietzsche terhadap kematian Tuhan adalah untuk menjadikan manusia itu eksis dan memberi tumpuan penuh kepada dirinya dan dengan tidak bergantung harap dan menyandarkan tindakan manusia itu kepada Tuhan. Lalu manusia itulah yang akan menjadi Tuhan. Friedrich Nietzsche juga merupakan antara salah satu pelopor falsafah eksistensialisme, iaitu falsafah ini yang bersifat eksistensialis itu memperjuangkan keaslian manusia yang ditentukan oleh haluan hidup yang dipilih oleh seseorang itu. Falsafah inilah mengajar manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri sekaligus merubah pemikiran masyarakat pada ketika itu. Tidak dinafikan juga bahawa falsafah yang diperkenalkan Nietzsche ini telah mencorak pemikiran baharu dan membuka ruang perdebatan dalam kalangan ahli-ahli falsafah. Antara karya-karya atau buku-buku yang menjadi tulisan oleh Friedrich Nietzsche sepanjang hayatnya, itu yang pertama Beyond Good and Evil, The Birth of Tragedy, The Antichrist, Human All Too Human dan Tasbuk Zarathustra. Dan banyak lagi tulisan-tulisannya yang masih diguna pakai sehingga sekarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Mazatul Ika binti Masran, nombor matrik 051552. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang keistimewaan tokoh Friedrich Nietzsche. Terdapat banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Friedrich Nietzsche ini sepanjang hidupnya. Yang pertama, beliau berbakat dalam pembelajaran bahasa dan juga berbakat di dalam bidang muzik. Terdapat banyak alat muzik yang telah dimainkan oleh beliau semasa zaman remajanya. Seterusnya, beliau memiliki dua cabang pribadi yang berbeza. Disebabkan hal inilah beliau berbeza dengan sastrawan yang lain. Di sini beliau dikenali sebagai ahli filosofi, manakala di tempat lain pula beliau dikenali sebagai ahli sastrawan. Seterusnya, beliau merupakan seorang yang penting di alam sejarah aliran filosofis ini. Ahli filosofi yang lain tidak akan mampu untuk memahami pemikiran ahli filosofi yang lain tanpa memahami pemikiran Friedrich ini. Seterusnya pula, beliau sangat mahir dalam pemilihan kata. Setiap kata-kata yang dipilih oleh beliau sangat mengenai sasaran. Terdapat seorang peneliti yang tertarik dengan pemikiran filosofi Friedrich ini dalam roman Also Sprach Zarathustra kerana di dalamnya terdapat keseriusan, ilmu pengetahuan dan keindahan. Seterusnya, beliau merupakan seorang ahli pemikir yang produktif. Sehingga ke hari ini, penulisan-penulisan yang telah ditulis oleh beliau telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa kerana penulisannya senang difahami oleh orang ramai. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya Nurul Huda binti Muhammad Razik, nombor matrik 051131. Okey, kita pergi kepada pandangan Nietzsche terhadap agama.
manusia akan menyembah Tuhan sehinggakan mereka mula lalai dan jatuh miskin menurut Nietzsche. Agama juga akan menimbulkan perasaan takut dalam diri seseorang kerana suruhan agama yang menyeru mereka untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Menurut Nietzsche juga, keinginan manusia akan terbatas disebabkan oleh agama dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Manakala Tuhan pula adalah sebuah konsep yang telah diwujudkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahawa pandangan Nietzsche ini adalah merupakan kegagalannya dalam memahami konsep ketuhanan. Di dalam bukunya Tapak Zarathustra karyan beliau, dia telah mengkritik agama Kristian kerana baginya agama Kristian sangat merendahkan taraf manusia dengan menyebarkan ideologi-ideologi yang tidak benar. Menurut Nietzsche, penganut agama Kristian boleh diumpamakan seperti seekor yang membawa beban barang. Buku Antikris juga menceritakan tentang kututan dan sindiran Nietzsche terhadap agama. Kerana menurutnya agama Kristian ini merupakan satu penyakit bagi manusia. Nietzsche juga menyebut gereja dengan perkataan hinaan seperti the curse of Christian, the ill of Christian and the misfortune of humanity. Buku ini juga turut menceritakan tentang perbandingan agama Kristian dengan agama lain seperti Buddha, Islam dan Judais, di mana Nietzsche lebih memuji agama lain berbanding dengan agama Kristian. Namun begitu, Nietzsche tetap tidak beramal dengan agama kerana tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Saya Afika binti Manap, nombor matrik 051055. Seterusnya saya akan sambung kepada kesimpulan. Falsafah Nietzsche banyak membincangkan tentang kehidupan. Di dalam falsafah Nietzsche, menyatakan bahawa hidup ialah satu bentuk penderitaan. Nietzsche juga banyak menyentuh mengenai moral dan kekuatan. Dalam falsafah ini, ada mengatakan bahawa terdapat dua jenis moraliti, iaitu moraliti tuan dan moraliti budak. Moraliti tuan adalah moraliti yang baik dan kaum yang menganut moraliti ini adalah kaum yang kuat. Keduanya, moraliti budak yang dianuti oleh kumpulan yang lemah. Seterusnya, pemikiran Nietzsche tidak semua dapat diterima. Akan tetapi, ia tetap diakui oleh pemikir besar kerana ia mengajukan pelbagai permasalahan yang dihadapi yang belum diketengahkan pada sebelum ini. Banyak para pemikir yang telah terpengaruh dengan pemikiran Nietzsche ini, antara yang jelas adalah Jacques Derrida. Pengaruh ini jelas terlihat kepada metod dekonstruksi penolakannya kepada kebenaran objektif dan universal, anti-fundamentalism, skeptisisme, anti-metafizik dan sebagainya. Nietzsche telah banyak mengilhamkan kepada ahli-ahli falsafah barat untuk mengkritik tentang kebudayaan barat dan andaian-andaiannya. Antara contoh filosof yang mengikuti jejak Nietzsche ialah Karl Jasper, Martin Heidegger, Michael Foucault, Jacques Derrida, bahkan Muhammad Iqbal turut mengikutinya. Akhir sekali, Nietzsche merupakan satu bentuk cerminan para intelektual barat dalam memandang agama. Dan perkara ini merupakan perkara yang pelik kerana pengabaian terhadap keberadaan Tuhan ini lahir daripada seorang Kristian yang taat dan yang menggenggam teguh keyakinannya terhadap ajaran agamanya. Hanya bermula daripada mempersoalkan keurmanian ajaran agamanya, seterusnya perlahan-lahan beranjak mengugat kedudukan Tuhannya dan akhir sekali membunuh Tuhannya. Ini merupakan Nietzsche dikenali sebagai Nabi besar ateisme dari Eropah. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.